teruskan ya. Okey. Jadi teruskan subtajuk 2. So semula saya ulang balik. Untuk subtajuk 1 ni ada 3 subtopik Ada 3 isi yang perlu kamu ingat. Pengertian ibadah, konsep ibadah dan juga jenis-jenis pembahagian ibadah. Kemudian baru kita masuk subtajuk 2. Okay, subtajuk 2 ni dah siap belum? Klik. Hello. Subtajuk 2 dah siap belum? Dah siap. Dah siap Kalau dah siap, bagus. Kalau yang belum siap ni jawapannya Okey. Boleh salin sekali lalu dengan cepat dan pantas. Okey, solat fardu, isi dia solat 5 waktu sehari semalam. Amalan utama dan pertama yang akan dihisap. Kewajipan ini tidak boleh ditinggalkan walau ketika sakit dan darurat. Kak sekejap Okey, so seterusnya tengok pula dekat tajuk zakat. Sedekah wajib terdapat 2 jenis. 2 jenis tu apa kelas? 2 jenis tu apa? Zakat. Zakat fitrah dan zakat harta. Bukalah mic tu, respon saya Kemudian diberikan kepada golongan asnaf. Asnaf ni siapa? Bila ditanya apa itu asnaf ni kelompok masyarakat yang layak menerima zakat. Okey Boleh kelas? Boleh. Saya tanya boleh? Apa maksud asnaf? Asnaf kelompok masyarakat yang layak menerima zakat. Okey, betul. Terima kasih sebab respon. So ada semua sekali ada 8 jenis asnaf yang kamu kena hafal ni. Ini kena hafal sebab nanti akan ditanya. Okey, fakir, miskin, amil. Amil ni orang yang kutip zakat. Fakir ni orang yang keperluan dia kurang daripada pendapatan dia. Miskin ni keperluan dia hanya ada 40% daripada pendapatan dia. Amil pula orang yang kutip zakat. Mu'alaf apa kelas? Orang yang baru masuk Islam, yang sedang ditimpa kesusahan. Biasanya kan kelas, kalau kamu selalu dengar cerita-cerita para mu'alaf yang baru masuk Islam ni kan, biasanya mereka akan ada masalah kesempitan wang. Sebab mereka bila mereka masuk Islam, mereka dibuang keluarga dan kadang-kadang dibuang kerja. Jadi disebabkan itu, mu'alaf adalah antara golongan yang selalu kesempitan dan layak menerima zakat. Mu'alaf ni juga kategori dia termasuklah orang yang belum mengucap syahadah tetapi hatinya sudah berjinak-jinak kepada Islam. Dia belum mengucap syahadah lagi tapi hatinya dah tertarik dengan Islam. Orang macam ni pun boleh dipanggil mu'alaf dan layak tergolong dalam golongan asnaf. Kemudian riqab, hamba. Yang ini dah tak ada dah zaman sekarang ni untuk riqab ni. Kemudian gharimin, orang yang berhutang keperluan asas. Sebab tu kita kena tengok kadang-kadang orang di sekeliling kita kan yang selalu berhutang beli beras, keperluan asas keperluan asas tu kan. Faham kan keperluan asas tu apa? Makanan, pakaian dan tempat tinggal. So kalau orang yang selalu berhutang beli beras, kadang-kadang nampak baju dia tak berganti, dia adalah dalam kategori gharimin iaitu asnaf Kemudian fisabilillah, golongan asnaf fisabilillah ni ialah golongan-golongan yang menegakkan agama Islam ataupun meninggikan kalimah Allah. Kemudian yang paling mudah, contoh paling dekat dengan kita ialah pejuang-pejuang di Palestin Okey, kemudian seterusnya ialah Ibnu Sabil Ibnu Sabil ni siapa? Sabil Sabil ni kalau dalam bahasa Arab Sabil ni maksudnya berjalan. Jadi Ibnu Sabil ni ialah orang-orang yang berjalan. Orang-orang berjalan yang demi tujuan untuk dibolehkan syarak, iaitu musafir. Pengembara yang pergi menuntut ilmu kan, yang merantau jauh menuntut ilmu,
ataupun yang merantau mencari keperluan agama, itu dia boleh digelar sebagai Ibnu Sabil dan adalah asnaf, iaitu boleh menerima zakat. Okey, saya harap faham sampai situ ya untuk 8 kategori asnaf. Kemudian yang ketiga, belajar. Ini apa ni? Amalan yang berkaitan dengan ibadah. So belajar. Kewajipan yang penting sebagai individu Muslim. Perintah pertama dalam Islam ialah Iqra. Okey, seterusnya mempelajari ilmu yang bermanfaat adalah kepentingan amalan belajar. Kemudian solat jenazah. Okay, solat jenazah juga ialah amalan yang berkaitan dengan ibadah. So maksudnya kalau kita mengamalkannya, sebenarnya kita telah melaksanakan ibadah. Jadi jenazah, untuk solat jenazah kamu perlu ingat rukun solat jenazah ada 7. Niat berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, baca surah Al-Fatihah, baca selawat dan doa kepada jenazah. Kemudian terus beri salam. Siapa kat sini yang biasa solat jenazah? Solat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Terus straight ni saja 7 rukun ini, lepas tu dah boleh bagi salam kiri dan kanan. So pendek kata, ayat ringkasnya, bila kita solat jenazah, kita bagi salam kiri dan kanan dan kiri tu dalam keadaan sedang qiyam atau sedang berdiri. Tidak ada rukuk dan sujud. Okay, kemudian seterusnya penyelidikan. Okay, amalan penyelidikan juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Kerana bila kita menyelidik, sebenarnya kita telah menyelesaikan masalah ummah. Jadi penyelidikan dan inovasi. Inovasi ni apa bahasa pasar kita? Inovasi ni adalah pembaharuan terutamanya dari segi teknologi ataupun peralatan-peralatan baru yang umat Islam boleh pakai. Contohnya inovasi buat deterjen pencuci kain kan. Selama ni kita duk pakai yang bukan orang Islam punya. Jadi sekarang deterjen dah banyak orang Islam yang buat inovasi yang lebih berkat kalau kita beli. Lebih berkat kita beli produk orang Islam berbanding kita beli produk orang kafir. Begitulah pentingnya penyelidikan ni. Kemudian penyelidikan juga dapat memajukan umat Islam supaya tidak mundur dan tidak dizalimi oleh orang lain. Okey? Boleh tengok jawapan ni, saya harap awak dah lengkapkan nota ni. Kemudian kepentingan ibadah menurut Islam menjadi bukti penyaksian. Okey, setiap kepentingan ibadah ni dikhususkan kepada ibadah yang ini. Syahadah, kamu fokus yang ni. Kepentingan syahadah, kepentingan solat, kepentingan puasa, kepentingan bekerja dan kepentingan belajar. Lafaz ni salah abaikan perkataan lafaz tu. Masih bersama saya kan? Yes. Kalau ada masalah, tolong tahan saya Okey, kepentingan belajar. So, setiap ibadah ni ada kepentingan dia. So, kamu kena kenal, kadang-kadang soalan akan guna istilah hikmah. Kadang-kadang soalan akan guna istilah kepentingan. Jawapannya sama, okey? Okey, macam syahadah, bukti penyaksian bahawa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian syarat menjadi Muslim. So kalau tak lafaz syahadah, kita belum Muslim. Kalau belum Muslim, apa implikasi dia kelas? Kalau belum Muslim. Kalau belum Muslim, kita tak boleh masuk syurga. Syarat nak masuk syurga apa? Muslim. Syarat Muslim? Syurga. Lafaz syahadah. Kalau kita tak lafaz syahadah, kita bukan Muslim. Bila kita bukan Muslim, kita tak boleh masuk syurga. Itu
perkara utama. Sebab tu kadang-kadang bila kita dipesan berhati-hati bercakap kan. Apalagi bercakap perkara-perkara yang boleh menjejaskan menjejaskan akidah. Contohnya awak cakap saya tak suka solat. Kalau dah tercakap ayat-ayat macam tu, seolah-olah macam kufur tentang perintah solat tu, kita kena cepat-cepat mengucap syahadah semula. Sebab kita dah menyentuh sensitiviti akidah. Bila kita tidak mengucap syahadah, akidah kita tak betul lah. Itulah dia. Okey, kemudian hikmah kepentingan solat. Teguhkan hubungan manusia dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan hubungan baik dalam masyarakat melalui solat berjemaah. Ini biasalah ni, boleh baca sendiri. Hikmah kepentingan puasa, mendidik hawa nafsu, merehatkan sistem pencernaan, merasai kesusahan orang miskin. Kemudian hikmah kepentingan bekerja, menjadi ibadah kerana mencari nafkah hukumnya wajib. Hikmah bekerja lagi, hidup mulia kerana tidak membebankan orang lain. Kepentingan belajar, menambah pengetahuan dan kemahiran, seterusnya membangunkan tamadun agama bangsa dan negara. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok subtajuk 4. Okey, subtajuk 4, pelaksanaan ibadah wajib. Okey, yang ni dah berubah ni tadi ni. Saya padam balik. Okey, menjaga apa jawapan dekat situ? Menjaga apa? Kelas? Menjaga apa? Tak ada apa-apa ni typing error. Tak ada apa-apa sini. Okey. Kemudian yang kedua, berpuasa. Berpuasa, boleh tengok buku teks muka surat 27. Dah jawab belum ni? Dah masukkan dalam buku nota ke belum? Kalau belum, kejar, salin cepat. Okey, yang kedua jawapannya apa? Berpuasa. Saya tunggu jawapan ni. Kelas. Berpuasa. Buku teks ada tak kat tepi? Buku surat 27. Ada tak? Faiz, mana Faiz? Faiz ni senyap je. Faiz? Faiz? Kenapa Faiz senyap je? Berpuasa penuh. Ya, berpuasa. Berpuasa penuh. Okey ya? Berpuasa penuh. Jawab salin Kemudian yang ketiga, melaksanakan ibadah haji dan umrah apabila memenuhi syarat wajib. Ya. Kemudian seterusnya yang keempat. Yang keempat apa? Zakat. Ya. Yang keempat jawapannya mengeluarkan zakat. Tulis tau. Okey, yang kelima. Yang kelima, bacalah Amir. Yang kelima, baca ayat lengkap dia, terus jawab sekali. Bekerja untuk memenuhi keperluan hidup dan memberi nafkah kepada tanggungan. Ya, so nafkah, tanggungan. Okey, kemudian yang keenam, menjalankan penyelidikan. Menjalankan penyelidikan. Saya harap sangat apa yang saya post dalam grup WhatsApp tu awak dah salin semua masuk dalam buku nota. Tinggal follow je apa saya ajar masa sesi tutorial. Okey? Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains, untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, diperlukan. Okey, seterusnya.
Okay, inilah dia ya cara meningkatkan kualiti ibadah. Kenapa kita kena tingkatkan kualiti ibadah? Kerana al-iman yazid wa yanqus. Iman ini sifat dia bertambah dan berkurang. Kalau ibadah kita tak upgrade kualitinya, nanti bimbang iman kita makin luntur. Okay, cara meningkatkan kualiti ibadah ada dekat tajuk nilai penghayatan. Buku teks muka surat 27 tu. Okay, sentiasa Menggantikan. mengingati. Sentiasa mengingati Allah ketika melaksanakan pekerjaan. Kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum. Barulah kita faham mana ibadah yang utama, mana ibadah yang kurang utama, yang mana kita nak buat lebih, yang mana kita nak buat kurang. Itu pentingnya kita faham hakikat ilmu dalam satu-satu ibadah. Mana penting solat berjemaah subuh di masjid ataupun baca Quran di rumah waktu subuh. Dah tentulah solat fardu di masjid berjemaah lebih utama. Itu yang pentingnya kita mengetahui menggali pengetahuan tentang ibadah untuk kita pilih yang mana yang utama, yang mana yang kurang utama. Kemudian seterusnya cara meningkatkan kualiti ibadah berdamping dengan orang soleh dan berilmu. Kemudian sabar dan istiqomah. Nak ambil uduk subuh-subuh air sejuk. Air sejuk sangat nak ambil uduk waktu subuh. Kena sabar. Sabar dengan air sejuk tu bertahan sebab kita nak ibadah, akan dapat pahala. Dan istiqomah lah. Sebab itulah ibadah ni dua unsur ni kena seiring Dia kena sabar dan kena istiqomah. Nak istiqomah, baca 2 muka surat Al-Quran setiap kali solat. Berat sangat badan kan? Perjuangan kita nak istiqomah tu, nak juga jaga. Lepas solat baca 2 muka surat mushaf Al-Quran. Perjuangan kita tu dapat pahala. Belum istiqomah lagi belum konsisten lagi kita buat. Tapi kita berjuang nak buat, dapat pahala. Okay, seterusnya yang akhir sekali, memahami hikmah. Atau istilah lain dia apa tadi? Memahami apa? Selain hikmah kita guna istilah apa? Kelas? Amir seorang jawab. Orang lain jawab juga boleh tak? Memahami? Firdaus ni mana? Senyap je. Ke Gmail dia je ada? Gmail dia ada, badan dia tak ada. Firdaus. Apa dia? Ya saya Firdaus jawab. Yelah, apa maksud hikmah? Apa istilah lain yang kita guna untuk hikmah? Tadi kita dah sentuh subtopik yang ketiga ke keempat tadi Ni apa ni? Apa istilah yang lain? Cepatlah jawab. Ni saya dah tunjuk ni. Apa istilah? Kepentingan. Ya, kepentingan. Jadi semasa kita nak khusyuk dalam ibadah, kita kena memahami kepentingan dan hikmah di sebalik kewajipan ibadah. So bolehlah kat sini memahami hikmah atau memahami kepentingan di sebalik kewajipan sesuatu ibadah. Okay, kita dah habis go through. Kemudian kita nak jawab soalan uji diri. Okay, ready
Kalau belum jawab lagi, salin tau. Okay, nombor 1 terus jawab je lah Antara berikut, yang manakah bukan? Dia tanya bukan. Ni, bukan ni. Oh, pakai warna hitam pula Pakai warna hitam pula. Okey. Dia tanya bukan. Yang manakah bukan tujuan Allah mewajibkan zakat? Ha? Kelas, betul ke jawapan saya D tu? Menjadikan. Ha? Betul ke jawapan saya tu? Menjadi pemisah antara iman dan kufur tu. Itu tujuan apa? Tujuan? Tujuan apa? Ha? Semak buku teks. Semak buku teks, hikmah atau kepentingan zakat. Muka surat 26, kepentingan ibadah menurut Islam. Tengok zakat. Oh, tak ada zakat. Cepatlah. Kenapa jawapannya D? Sebab D tu, pemisah antara iman dan kufur tu ialah kepentingan lafaz syahadah. Membantu orang susah, menyucikan harta dan jiwa, menghilangkan perangai kedekut. Itu adalah tujuan utama zakat. Selain daripada itu adalah D. D bukan tujuan zakat, tapi D hikmah lafaz syahadah. Okey, boleh kelas? Boleh terima? Boleh. Okey. Seterusnya boleh salin terus jawapan. Antara perkara yang boleh merosakkan ibadah ialah? Hak. Ha? Tak ada buku teks ke kat Amir? Ha? Adalah? Riak. Riak. Yang kedua, cara melaksanakan solat dihuraikan secara terperinci melalui? Tak kira nak suruh kamu juga jawab. Hadis. Melalui hadis Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Rasulullah katakan, Rasulullah pesan solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Ayat Al-Quran sebut apa? Wa aqimus solah, dirikanlah solat. Tapi ayat Al-Quran tak cerita nak solat macam mana. Jadi datang hadis Nabi yang memerintahkan kita tiru cara Nabi solat. Jadi cara melaksanakan solat telah diceritakan dalam hadis. Bagaimana rukuknya, nak baca apa masa sujud, nak baca apa masa sebelum bagi salam. Semuanya itu ditunjukkan melalui hadis Rasulullah, tidak dihuraikan dalam Al-Quran. Okey, yang ketiga, contoh ibadah umum. Apa tu ibadah umum? Dah boleh beza belum ibadah umum dengan ibadah khusus? Ibadah khusus untuk diri sendiri. Ibadah umum untuk? Ibadah umum untuk siapa? Untuk masyarakat. Kamu refer balik pengertian ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah umum ni ialah semua amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk masyarakat demi keharmonian hidup bersama. So ibadah umum ni untuk masyarakat. Antaranya ialah ibadah wakaf. Wakaf ialah contoh ibadah umum. Kerana manfaatnya pergi kepada masyarakat. Jadi masa kamu pilih jawapan tu, katalah soalan trik keluar macam ni, soalan apa panggil? Soalan tipu daya ni kan. Soalan perangkap ni, kamu tengok betul-betul istilah dia. Kamu akan confuse di antara wakaf dengan solat. Jadi kamu tengok ni, soalan dia minta ibadah umum. Bila ibadah umum, dia tanya manfaatnya yang balik kepada masyarakat. Wakaflah ibadah yang balik kepada masyarakat. Sebab solat untuk individu. Okey, boleh? So solat ialah ibadah
khusus, bukan ibadah umum. Okey, soalan nombor 4, solat mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh kelas? Okey, soalan nombor 3 ni saya nak minta awak salin Maksud ibadah dalam Islam beserta dalil. Dalil nak ambil mana? Okey ni boleh salin sini Nampak tak ni? Salin saya bagi masa 2 minit. Salin. Dalil nak ambil mana? Dalam buku teks muka surat 23 yang depan sekali. Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Tengah salin ke sekarang? Yes, tengah salin. Salin Salin sekarang, saya bagi masa 2 minit. Dalil salin sendirilah Boleh salin terjemahan ayat Safia, kau tak masuk kelas Google Meet Safia? Kelas Google Meet matematik tak masuk Safia, kamu tak masuk kelas Google Meet matematik Satu jap lagi. Okey, kemudian hikmah kepentingan ibadah ni. Okey, soalan saya balik pada soalan nombor 4 Nyatakan 3 kepentingan ibadah menurut Islam. Okey, 3 kepentingan ibadah dekat subtopik yang ketiga buku teks muka surat 26. Ini kehendak soalan Salin daripada sini 3 kepentingan ibadah menurut Islam. Okey, kita balik tadi subtajuk yang ketiga tadi. Saya patah balik. Okey, ini dia. Nampak tak ada berapa kepentingan ibadah menurut Islam? Ada berapa Ada 5 kan? Ada 5. Syahadah, solat, puasa, bekerja, belajar. Okay. Tapi kehendak soalan dia minta nyatakan. Jadi macam mana cara nak jawab soalan ni? Nyatakan 3 kepentingan ibadah menurut Islam. Bila dia tak minta apa, dia tak minta solat, dia tak minta zakat, dia minta umum. Bila dia minta umum, awak boleh pilih nak bagi yang mana. Dan jawapan seringkas yang mungkin sebab soalan dia apa? Nyatakan. Soalan dia tak suruh terang, tak suruh jelaskan. Dia suruh nyatakan. Jadi ambil mana-mana ibadah yang awak nak terang, kemudian awak bagi satu saja kepentingan dia. Tadi dekat buku teks, awak dah baca kan? Setiap hikmah dan kepentingan tu ada 2-3 isi. Jadi sebab soalan dia nak nyatakan 3 kepentingan ibadah, so kena pilih 3 jenis ibadah yang berbeza. Tadi syahadah. Ini contoh jawapan saya syahadah, solat dan bekerja. Kemudian setiap kepentingan tu pilih satu sahaja. Boleh? Ini soalan nyatakan. So terus je jawab direct. Lafaz syahadah kepentingannya apa? Syarat menjadi Muslim. Solat kepentingannya apa? Meningkatkan ketakwaan. Bekerja kepentingannya apa? Hidup mulia, tidak membebankan orang lain. So begini saja jawapannya. Untuk soalan nyatakan. Tengah salin ke? Kelas? Dah salin dah. Dah salin dah? Dah siap
Yang lain dah siap salin belum? Siap dah you. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya sambung balik. Soalan yang ke-5. Ni soalan apa ni? Siapa boleh jawab? Soalan apa ni? Soalan yang ke-5 ni. Soalan apa? Kebat. Ya, soalan kebat. Bila soalan kebat dia nak apa? Dia nak apa? Isi Pandai. Isi wayang. huraian lengkap dan kesimpulan. Dah jawab belum soalan ni? Belum. Belum. Tunggu Ustazah jawab. Okey, boleh salin jawapan Ustazah ni Okey. Apa? Di mana isi? Di mana isi saya? Jemaah solat Jumaat lebih meriah daripada jemaah solat subuh. Ini isi. Sebab apa? Soalan minta pandangan. Lepas tu dia bagi gambar. Solat jemaah subuh dengan solat Jumaat. So bermaksud dia suruh kita banding atau bezakan. Jadi jemaah solat Jumaat lebih meriah daripada jemaah solat subuh ini sebagai isi. Kemudian huraiannya yang mana? Sini. Sebab ada kabus. Kerana pandangan masyarakat Islam yang meletakkan kedudukan ibadah berdasarkan keutamaan. Okey, ini adalah isi. Mana huraian lengkap dia? Ayat seterusnya. Solat Jumaat adalah wajib. Sementara solat berjemaah di masjid pada waktu subuh adalah sunat yang dituntut. Jadi huraian lengkap. Kemudian oleh itu adalah boleh masuk terus kepada kesimpulan. Oleh itu, umat Islam mesti meletakkan kepentingan berjemaah fardu subuh di masjid sebagai antara keutamaan dalam ibadah demi mencapai kekuatan rohani yang mantap hasil daripada pelaksanaan ibadah yang tepat. So sepatutnya apa yang kita rasa semasa jawab soalan ni ialah kita rasa tersentuh kenapa jemaah solat subuh tak boleh meriah macam jemaah solat Jumaat. Satu sebab dianya sunat, tapi kita lupa Rasulullah telah bersabda kekuatan umat itu dipandang melalui jemaah subuhnya. Jemaah subuh yang meriah menandakan umat tersebut kuat, lagi sukar digoyahkan, apalagi diserang oleh anasir-anasir macam anasir-anasir Yahudi dan sebagainya. Jadinya kita sebenarnya kena balik semula untuk memeriahkan solat fardu subuh untuk berjemaah di masjid. Okey, saya harap semua dah salin Dah salin dah? Dah. Dah Okey, kalau dah, saya nak minta ada masa lagi 9 minit ni, kamu salin buka surat 13 Ni yang saya pancar ni, yang saya present ni awak nampak tak? Saya dah pergi dekat Word sekarang ni. Nampak tak? Nampak tak yang saya tengah present ni? Hello. Nampak? Nampak Kalau nampak, buka buku aktiviti awak. Buku ni. Ingat lagi tak tahu tu? Tahu kan? Buku ni. Oh, tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Sekejap mana nak edit ni? Okey, saya buang background lah. Sekejap Change background. Tak nak background. Okey, buku ni. Cepat. Nampak tak?
Dah lah kita Tak. 4 orang je kan. Ha, tak nampak? Ya betul hang. Tak keluar lagi kot gambar. Nampak. Nampak ni buku ni, bukan buku surat 13 sekarang. Okey. Okey, siapkan jawapan soalan. Alah, lupa pula nak buat dia punya nombor soalan. Soalan bahagian B tu kan? Bukan muka surat 13, soalan bahagian B. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Jawab sekarang, salin terus. Salin terus. Sekarang juga. Saya bagi masa. Salin ya. Okey. 10.57 saya nak awak angkat dekat kamera. Tunjuk sampai mana awak dah salin. Okey, saya bagi masa salin ya. Salin sekarang. Yang ni semua sambil awak salin sambil apa kelas? Sambil hafal. Sambil ingat Ustazah, kalau huraian tu buat macam mana Ustazah? Macam mana? Nombor 1 tu kan dekat bawah huraian konsep ibadah dalam Ni Islam. ni jawapan dia ni. Jawapan dia, dia minta huraian. Lepas tu dia minta berapa markah? 2 markah. 2. Bila 2 kena, mana pen saya tadi? Bila 2 kena bagi isi dengan huraian. So di mana isi saya ni? Keikhlasan adalah asas ibadah diterima oleh Allah. Huraian dia yang ni. Yang melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Macam mana nak jawab ni? Awak tengok dekat konsep ibadah muka surat 23 buku teks ataupun tengok balik nota. So kamu gabung ni. Ada berapa konsep ibadah? Konsep ibadah ada? 2. 4. Konsep ibadah ada 4. Muka surat 23 buku teks. Konsep ibadah ada 4. Jadi kamu boleh gabung mana-mana ni untuk jadi isi dan huraian. So macam jawapan soalan nombor 1 ni, macam tu lah nak jawabnya. Isi dengan huraiannya tu boleh gabung. Isi nombor 1 macam saya, jawapan saya gabung isi nombor 1, isi nombor 4 saya buat sebagai huraian. Macam mana saya sambung jadi huraian? Saya masukkan perkataan yang. Yang pun dianggap kabus ya kelas? Yang pun kabus juga. Faham ya kelas? Boleh? Okey. So seterusnya maksud ibadah umum, masuk ibadah khusus. Kalau bacalah soalan tu betul-betul, pembahagian ibadah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Jelaskan maksud kedua-dua bahagian tersebut beserta contoh. So nanti kalau soalan paper SPM sebenar kan, dia tak ada garis-garis jawapan macam dekat buku kerja awak ni. Dia hanya akan tinggal ibadah umum apa, ibadah khusus apa, 2 markah. So bagi definisi, bagi contoh baru dapat 2 markah. Okey? Kalau kamu bagi definisi saja tak bagi contoh, katalah kamu tak bagi contoh kan? 0 markah. Tak. 1 markah. 1. Dapat 1 markah. Kan? Kamu jawab ni saja. Masuk ibadah umum, amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian bersama. Lepas tu contoh tak bagi. Tak bagi sudah, tapi yang ni 1 markah. Markah sepatutnya berapa? Markah sepatutnya berapa? Berapa? 2. 2. Jadi berapa skor awak dapat kat sini? 2 Berapa markah. skor dapat kat sini? 1 lah. So macam mana nak bagi dapat 2/2? Kena bagi contoh lah. Kena bagi contoh. Faham? Kalau tak bagi contoh tertinggal. Sebab tu soalan kena baca betul. Betul.
Soalan dia, jelaskan maksud bahagian ibadah tersebut beserta contoh. So, bagi maksud ibadah umum, letak contoh dia kat bawah. Kemudian bagi maksud ibadah khusus, kemudian letak contohnya di bawah. Boleh? Boleh kelas? Boleh. 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 Okey. Dah habis salin? Dah habis salin ke? Sikit lagi. Maksud ibadah khusus ni dah salin belum? Ni dah salin belum ni? Salin cepat ya. Kita dah 10.57 ni. Pukul 11 saya nak tutup. 11.30 saya ada kelas lain pula. Okay, dah habis ke? Soalan nombor 3 tu kita akan sambung dalam tutorial yang lain. Kemungkinan besar kelas minggu depan saya akan mulakan sesi 1 dengan Google Meet sebab saya nak habiskan soalan ibadah dalam buku kerja. Boleh kelas? Nanti Boleh. saya akan bagi pengumuman semula lah. So maksudnya kita Google Meet dulu dalam masa period 1, period 2 kita buat review ke diri. Bila lah saya nak kutip buku tanda buku kan? Dah banyak kan jawapan saya bagi kan? Tak tahulah awak salin ke tidak dalam buku aktiviti ni. Bagi penuh dah jawapan tau. Daripada muka surat 1 sampai muka surat 13 ni. Soalan nombor 3 kita bincang kelas minggu depan. Sedar tak sedar dah 2 minggu kita PDPR. 2 minggu PDPR yang lepas raya. Kita nak 5 minggu kan. So ada 3 minggu lagi. Lepas tu kita akan cuti raya haji. Okay, dah habis salin kelas? Dah sebelah dah? Okay, saya tutup saya punya presenting. Saya minta tolong tunjuk yang awak dah salin dalam kamera. Tunjuklah macam mana pun. Boleh tunjuk tak? Tunjuk macam ni. Macam ni. Nak tengok je. Awak salin dekat kertas kosong ke apa ke, tak apalah. Nanti awak kemaskanlah balik. Tapi saya nak tengok awak dah salin macam mana. Amir tunjuk please. Kalau malu, tutup muka dengan nota tu. Lepas tu tunjuk kat saya. Malu ke? Tak ada sangat hai, dah dekat tempat dah. Nota ke Ni latihan ni. Latihan surat 13 ni. Angkat sikit tunjuk. Saya lagi dah siap kan? Kamera. Tak apalah, tunjuklah takat mana yang dah siap. Sebab nanti saya masukkan juga dalam grup WhatsApp, nanti awak boleh sambung salin. Lepas tu Google Meet ni kan saya dah rakam untuk kawan-kawan awak yang tak nak masuk kelas tu. Sedih lah kamu ni. Aduh, hai. 3 orang je masuk. Alah sini, angkat. Tengok. Cepat. Kalau tak Google, tak leave meeting kita. Saya nak ada kelas lain ni. Saya bukanlah nak menyebuk salin macam nak. Tu yang saya nak nampak tu. Saya nak nampak buku awak tu dah berisi jawapan. Okay, thank you. Thank you Faiz. Amir, saya tak nampak lagi Amir. Off background. Background kena off. Saya dah siap kan? Tak apalah, rasa lagi ke nanti sambung ya. Saya nak hantar lagi. Cepat Amir. Amir? Ya, sabar. Firdaus? Senyap je Firdaus. Saya lupalah muka Firdaus ni yang mana Firdaus? Yang mana? Lupa muka dah. Dah Amir?
Background dia tu. Ha? Tak nampak Amir. Background dia. Sama ya. Background dia tak tahu nak macam ni. Tak apalah. Tengoklah, angkat je lah. Cuba angkat. Ni masing-masing kat rumah ke ni? Ke kat tempat kerja? Tak marah ke bos? Takut saya kalau kat tempat kerja. Okey, boleh tu, nampak tu. Cuba belakang sikit. Tu depan ke belakang? Boleh. Tak apalah. Okeylah. Firdaus, senyapnya. Firdaus. Tutup muka dengan buku kalau malu. Firdaus. Tidur. Firdaus. Tidur? Oh, Firdaus, cepat Firdaus. Kang saya call Kang. Firdaus. Saya nak tengok buku Firdaus. Barulah nampak gaya masuk Google Meet menyalin. Kalau tak buat apa masuk Google Meet. Firdaus. Dia pergi kod lain ni saya rasa. Firdaus. Sekejap lagi saya call Tunggu tau saya call WhatsApp Okey kelas, masa kita dah tamat. Jadi kelas kita berhenti di sini. Tadi kita tak buka majlis dengan umum kita Al-Fatihah, ya Allah. Apapun kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey kelas, kita boleh berakhir sampai di sini. Saya leave meeting sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab join kelas saya. Okey, sekian dulu. Bye.